Allah di cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Fatimah. Info hari ini, Hadari adalah penduduk yang tinggal tetap di satu tempat. Saya Insyirah. Kawan-kawan. Sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab dikenali dengan Arab Jahiliyah. Saya Iman. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Hijaz sebahagian dan semenanjung tanah Arab yang mempunyai dua puak penduduk, Hadari dan Badawi. Saya Batisha. Untuk pengetahuan kawan-kawan, penduduk berpindah-pindah dikenali sebagai penduduk Badawi. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak pembentukan masyarakat Hadari dan Badawi berasaskan sistem Hayy, kaum dan kabilah? Saya Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak masyarakat Arab dikenali sebagai Arab Jahiliyah kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum penonton di rumah dan penonton di studio? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Dan kita berjumpa kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan Al-Quran. Pastinya dalam membicarakan surah Ali Imran. Ya. Pada kali ini kita akan memetik surah Ali Imran pada ayat yang ke berapa ya Gagak? 12 dan 13 ya. Siapa yang nak membacanya sila angkat ataupun pegang dagu. Ya, nampaknya dagu adik mana Salwa. Ya, Salwa. Boleh bacakan ayat dan dengarkan kepada kami semua ayat 12 hingga 13 surah Ali Imran? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratin yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Masya Allah. Ya, begitu lancar, comel je. Sesuai dengan individu yang membacanya. Ya, li ulil absar. Ya, kan? Okey, kita baca pula ramai-ramai dengan penuh penghayatan, tajwid dan fokus. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Sadaqallahul azim. Ya. Ustaz nak tegaskan bahawa ayat yang kita baca ini adalah mengenai suasana peperangan Badar. Mengenai apa? Peperangan Badar. Ya. Sebelum Ustaz nak menceritakan tentang peperangan Badar, tajuk keseluruhan yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah syarat bantuan Allah. Syarat bantuan siapa? Allah. Syarat bantuan Allah, ya. Ketika mana Allah membantu tentera-tentera Islam di dalam peperangan Badar, ada syarat-syarat mereka dapat dibantu sehingga tentera Islam ketika itu menang. Ya, walaupun tentera Islam ketika dalam perang Badar bilangannya 313 orang dan lawannya berkali ganda lebih banyak daripada bilangan tentera Islam, iaitu ada dikatakan 900 lebih ataupun 1000 orang. Ya, walaupun ketika itu akhirnya geng Islam menang ketika mana balik daripada peperangan Badar yang berhampiran dengan kawasan Madinah.
Kawasan pentadbiran Nabi itu adalah kan dinamakan Madinah. Tapi peperangan Badar ini luar daripada Madinah, balik daripada perang Badar yang menang tu walaupun bilangan sedikit. Ketika itu Nabi kumpulkan, wahai orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa, wahai Bani Qainuqa, mari sini semua dekat Madinah. Saya nak cerita, kamu masuklah ke dalam Islam semua. Masuklah ke dalam Islam. Aku bimbang kamu akan kena seperti mana kaum Quraisy yang telah Allah tunjukkan kekuasaannya kalah dalam peperangan Badar. Tiba-tiba ada Yahudi kata, hei, kau silap Muhammad. Kalau si Quraisy tu, kalau kau bunuh seorang, janganlah rasa bangga. Si Yahudi ni sombong. Kerana apa? Quraisy ni umpama orang yang dan nazak. Tapi kalau kamu kawan dengan kami, tak tentu lagi. Kami adalah bangsa yang kuat. Ketika itu mereka tidak mengendahkan seruan Nabi untuk kembali kepada Islam. Inilah egonya. Inilah egonya Yahudi dan atas pelawaan Nabi. Dan akhirnya perang Badar ini bertempur dengan keadaan begitu sengit. Sebelum itu sebenarnya umat Islam tidak bersedia untuk berperang. Dia hanya nak ambil balik harta rampasan yang telah dirampas oleh orang-orang Mekah. Dia lalu kat kawasan Madinah, tempat orang-orang Islam yang harta mereka telah dirampas, maka mereka nak ambil balik harta. Tapi kejar punya kejar, akhirnya rupanya mereka minta bantuan daripada Mekah. Dan penduduk Mekah keluar. Abu Jahal, kan Abu Lahab, semua dia keluar semua untuk menyerang orang Islam yang tidak menyangka-nyangka untuk berperang. Akhirnya berperanglah mereka dalam keadaan tidak disangka-sangka. Itu sebab ada yang kelengkapan, ada yang bawa, ada yang tak bawa, bilangan pun sedikit, tak bersedia untuk perang. Tetapi akhirnya jadi juga perang dan kemenangan di pihak Islam. Kita nak tengok kekuatan kemenangan peperangan Badar. Apakah syarat bantuan Allah? Selepas sahaja daripada ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Tullabi. Naam. Dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, seperti mana yang Ustaz katakan tadi, peperangan Badar bertempur. Antara pengajaran yang kita boleh ambil secara umum, perang Badar ini adalah atau perang ataupun jihad adalah kewajipan kat atas umat Islam untuk mempertahankan harta benda negara agama, ya. Yang kedua, dalam hidup ini bahkan dalam perjuangan ini kadang-kadang kita tidak mengkehendaki sesuatu, tetapi Allah berikan sesuatu. Apa yang Allah berikan dalam perang Badar ni? Nak tahu? Ya, kemenangan yang tidak disangka-sangka. 313 lawan 1000 orang. Ketika itu geng-geng orang musyrik yang 1000 orang ni, dia nampak tentera Islam begitu ramai. Rupanya Allah dalam riwayat yang lain menguatkan tentera Islam yang sedikit ini dengan bantuan 1000 malaikat. Berapa malaikat? 1000 malaikat. Sampailah mereka nampak, ramainya tentera Islam. Nampak gagah, hebat, power. Dan ada disebut kesan belahan pancungan tu ada terdapat pula api. Wallahu alam, daripada jenis pedang apakah, mungkin pedang yang dibawa daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita tak nakkan perang, tiba-tiba Allah kata perang, Allah bantu pula dengan malaikat. Kemudian juga yang ketiga, bilangan dan kelengkapan bukanlah syarat kepada kemenangan, ya. Maka kita tengok pula sekarang ini syarat bantuan Allah. Apa dia? Syarat bantuan Allah. Pertama, syarat bantuan Allah, tetap hati dan banyak mengingati Allah. Ya, itu yang pertama, tetap hati dan banyak mengingati Allah seperti mana yang berlaku kepada para sahabat Nabi. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak membantah-bantah sesama orang yang beriman. Maknanya tetap hati, taat pada Allah dan Rasulnya, iaitu dia taat kata ketua. Tak ada pula kata, ketua serang. Tak naklah serang. Seorang-seorang kau lah pergi. Ini tak boleh benar. Yang ketiga, tidak memiliki sifat sombong. Apa dia? Sombong. Ataupun angkuh ataupun riak. Sebab ketika itu umat Islam direndahkan diri, dia takut dan seumpama dengannya, serahkan diri kepada Allah. Yang keempat, ikhlas. Apa dia? Ikhlas. Kemudian yang kelima, tiada perasaan ujub. Apa dia? Tiada perasaan ujub. Okey. Yang pertama tadi Ustaz kembali balik, tetap hati dan membanyakkan mengingati Allah. Ketika ini umat Islam sangat pasrah, ya. Ketika mana malam Jumaat turun pula hujan, ketika mana padang pasir ini bila turun hujan, tanah dia semakin kuat tau, tak adalah berdebu-debu dan menyusahkan pandangan tentera Islam. Dan ketika itu mereka berdoa, ya Allah bantulah kami, kami tak sangka ini nak berperang. Termasuklah Nabi yang Ustaz ceritakan pada episod yang lalu, mengangkat tangan bersungguh-sungguh berdoa daripada pagi sehingga ke malam.
tidak putus-putus untuk menerima bantuan daripada Allah. Itu maksudnya tetap hati dan banyak mengingati Allah. Dan yang kedua yang Ustaz sebutkan tadi, mentaati Allah dan Rasulnya, tidak membantah-bantah, mereka sentiasa dengar apa arahan ketua. Kalau misalnya kita tidak mendengar arahan ketua, boleh tak berjaya misi kita? Tak boleh. Maka sahabat-sahabat Nabi bukan sekadar mendengar perintah Allah iaitu sembahyang apa semua berdoa, tetapi mendengar arahan Rasulnya, apa yang Rasul perintahkan, diikut dan diturutinya. Kemudian yang kita sebutkan tadi, tidak memiliki sifat yang sombong. Kerana Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Yang Allah tegur, janganlah kamu keluar daripada rumah kamu dalam keadaan batara dan berlagak, mana dia orang? Aku nak bunuh dia. Ini adalah sikap yang sombong dan ego yang tidak disukai oleh siapa? Allah. Ya, yang keempat, ikhlas dan tidak mengharapkan dunia. Bayangkan kalau dia nak dunia, dia nak berperang pun akan takut-takutlah. Sebenarnya orang Islam dia jarang berperang takut. Kerana dia berperang memang untuk mengejar mati. Sebab mati yang paling mulia dalam Islam, mati apa? Syahid. Sehingga orang kafir pelik. Macam mana orang Islam ni suka sangat berperang? Rupanya orang Islam berperang memang nak mencari mati. Iaitu mati syahid dan bukan habuan keduniaan. Dan yang kelima yang terakhir, tiada perasaan ujub. Ini pernah berlaku dalam perang lain. Bukan perang Badar. Ketika itu dinamakan Perang Hunain. Perang apa? Hunain. Perang Hunain ketika itu. Umat Islam banyak dan dia merasa, kami banyak ni takkan kalah lah. Tiba-tiba Allah tunjukkan dalam satu ayatnya, laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratan wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Maksudnya sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai orang mukmin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah Allah kata peperangan Hunain waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlah kamu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepadamu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Menunjukkan bahawa bila ada perasaan ujub, dah mula merasa diri bagus, kami takkan kalah. Ini juga faktor sebenarnya mengundang kekalahan. Bukannya bantuan siapa? Allah. Itulah dia intisari tentang syarat bantuan Allah. Moga-moga kita cek balik kat dalam diri kita. Kalau kita nak berjuang di tengah masyarakat, kalau kita nak membawa sesuatu isu, nak bawa satu kebenaran, adakah ciri-ciri bantuan Allah tu dekat dengan hati kita? Ada kita mengamalkan ataupun jauh? Kalau jauh, awas, bantuan dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga sebenarnya jauh daripada kita. Kalau kita dapat pun penganugerahan itu mungkin disebut sebagai istidraj. Apa dia? Istidraj. Macam bagus, tetapi rupanya bagus itu memusnahkan kembali dirinya dan tidak balikkan balik kepada kebesaran Allah dan ketaatan terhadap siapa? Allah. Moga-moga bantuan Allah dekat dengan kita dan kita akan dengar pesan atuk selepas ini. Tulabi. Naam. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia. Para rasul, nabi-nabi adalah cahaya ilahi. Alhamdulillah, para rasul, para nabi adalah cahaya ilahi, diutuskan untuk memimpin manusia ke jalan kebenaran. Betul? Betul. Terima kasih cucu-cucu atuk dalam studio. Semuanya comel-comel, lawa-lawa, baju pun lawa, Masya Allah. Kita masih lagi bersiaran dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zamri. Terima kasih kepada adik-adik yang sebelum ini telah membaca ayat-ayat yang telah diperdengarkan tadi, di mana Ustaz Zamri ceritakan orang Islam zaman Nabi dulu berperang tak? Berperang dengan siapa? Orang kafir. Orang kafiri. Sebenarnya Tok Cuatuk, bukanlah Nabi tu nak perang sangat. Islam bukan nak perang orang, tapi orang kafir yang nak perang dengan orang Islam. Bukti cuba tengok macam peperangan Badar Kubra. Tengok peperangan Ahzab contohnya. Orang kafir daripada Mekah pergi ke Madinah nak serang orang Islam. Maka sebab itu Nabi dan para sahabat berperang kerana mempertahankan diri. Betul tak? Betul. Okay. Baik, kalau begitu atuk sama macam pasal atuk apa dia? Bila terdengar cerita Ustaz Zamri cerita tadi, zaman Nabi bila mana berlaku peperangan, kadang-kadang orang Islam 200 orang. Orang Islam apa 200? 200. Orang kafir 1000.
Oh, menang banyak? Orang kafir. Siapa menang? Orang Islam. Pasal apa Islam menang? Pedas sikit. Inilah adik-adik, cucu-cucu atuk. Atuk nak pesan ya, ingat. Kenapa zaman Nabi bila dia pergi perang, 200 orang Islam, 200 tentera Islam lawan dengan 1000 tentera orang kafirin. Tapi kenapa menang orang Islam? Sebab orang Islam cucu-cucu atuk, masa itu, masa zaman Nabi, bila dia pergi perang tu, dia ada dua. Ni dia apa dia? Yang pertama, kalau dia mati syahid. Syahid apa balasan dia? Syurga. Masya Allah, syahid masuk syurga. Yang kedua, dia kata kalau dia menang, dia akan dapat harta rampasan. Tetapi ulama kata ditambah dengan kekuatan yang ketiganya. Apa dia? Cucu tahu tak apa yang ketiganya? Iaitu orang Islam zaman Nabi bila dia pergi perang dia ikhlas. Tak nak pesan. Kalau kita nak menang, kita nak berjaya, apa saja kita nak buat, mesti kena ikhlas. Betul tak? Betul. Ikhlas kerana siapa? Allah. Kerana Allah. Jangan harapkan balasan dunia sangat. Tetapi orang-orang kafir yang menentang Nabi itu bukan kerana ikhlas. Kerana mereka tamak, kerana mereka dendam, kerana mereka dengki. Maka sebab itulah mereka seringkali kalah. Maka sebab itulah ayat yang kita bicarakan ini seolah nak beritahu kita, orang kafir ni, tahu orang kafir siapa? Atuk pesan cucu atuk ya, ingat ya, bila orang kata orang kafir siapa? Orang kafir itu ada dua, ya. Kafir ada dua, ingat dia. Mungkin atuk dah cerita sebelum ini rancangan adik Al-Quran. Bila sebut orang kafir siapa dia? Ingat kafir ada berapa? Dua. Yang satu dia panggil kafir fasik. Kafir apa? Fasik. Itu maknanya orang kafir dalam Islam. Opat dalam Islam ada orang kafir juga. Itu yang Nabi kata barang siapa tak semayang maka dia Kafir. orang tak semayang tu kafir. Tapi kafir dalam Islam. Yang satu lagi dia panggil kafir fujur. Kafir apa? Fujur. Kafir fujur. Kafir yang tak mau terima Islam. Kafir yang bukan Islam. Itu nama dia kafir apa? Kafir fujur. Okey. Kafir fujur ni ada dua. Kafir yang bukan Islam ni, yang tak mau terima Islam ini, dia ada dua. Tu kafir tu kalau orang tahu kata kapiak. Cucu dah dengar tak? Orang tahu kata apa? Kapiak. Orang kapiak ni ada dua. Ya. Yang pertama dia panggil kafir zimmi. Kafir apa? Zimmi. Apa dia kafir zimmi? Itu kafir yang dia tak perang dengan kita. Dia tak mau bergaduh dengan kita. Dia duduk selamat dengan kita. Dia berkawan dengan kita. Ada tak cucu-cucu atuk yang kawan bukan Islam? Ada tak? Ada tak kawan bukan Islam? Tak ada. Tak ada kawan bukan Islam. Tak ada orang Cina, tak ada orang India, tak ada. Kan kata dia tu. Ya. Masa Nabi, masa zaman Nabi, Musa, Isa semua tu, ada tak perang juga? Oh, ada. Zaman Nabi semua berperang. Nabi semua berperang. Dia zaman Musa lagi hebat. Dia perang dengan siapa? Dengan Fir'aun. Masya Allah. Semua Musa, Nabi tadi ditentang. Nabi-Nabi itu sudah dibunuh, diserang. Memang ada. Maka ini di atas tugas-tugas Nabi, bila mereka nak menegakkan agama Allah, adalah musuh-musuh. Dia siapa musuh mereka? Orang kafir. Bagus soalan. Nabi-Nabi semua perang. Mereka menegak agama Allah. Bila menegak agama Allah, mereka ditentang. Okey? Lebih-lebih lagi zaman Nabi Musa. Dia lawan dengan siapa? Dengan Fir'aun. Ya, sebab Fir'aun kata dialah siapa? Dia Tuhan. Okey, sebenarnya Tuhan siapa? Tuhan kita? Allah. Okey. Jadi balik cerita tadi Datuk dia ingat ya. Kafir yang bukan Islam ada dua ya. Yang pertama kafir apa? Zimmi. Siapa kafir zimmi? Dia bukan orang Islam, orang kafir, tapi dia tak kacau kita. Dia berkawan dengan kita, duduk sebelah rumah kita, sekelas dengan kita. Ada tak? Ada. Nama kafir apa? Zimmi. Yang kedua kafir harbi. Apa dia kafir harbi? Kafir yang sentiasa berperang dengan orang Islam. Jadi yang duduk lawan zaman Nabi itu kafir apa? Kafir harbi. Sebab dia tak senang dengan orang Islam. Dia musuh orang Islam. Dia perang Islam. Itu namanya kafir harbi. Maka kafir ini Allah kata apa? Mereka akan diterus masuk dalam apa? Api neraka. Allah sebut dengan firman-Nya dalam surah apa? Surah Az-Zumar ayat 71. Allah kata apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Besok hari akhirat besok mereka dibawa ke mahsyar, sehingga sekejap di mahsyar, lepas itu terus dibawa ke
neraka. Oh, kafir neraka. Itulah makna orang kafir ataupun dinamakan soal kafiri. Jadi hari ini cucu atuk ingat ya, kita bila mana kita nak berjihad, kita nak buat apa pun, mesti kena ikhlas kita. Ikhlas kepada siapa? Allah. Ingat Allah itu ada. Allah sentiasa melihat kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah rahmati kita, Allah berkati kita. Hingga bertemu lagi dalam seri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.